Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bi isnadina ila sayyidina al-imam al-syaikh Muhammad Idris ibn Abdul Rauf al-Marbawi wa bi sanadihi ila sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأني فضممته إليه ولم أغتسل. Yang bermaksud daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha katanya berkali-kali mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada junubnya. Disebut kalimah ni jelas kepada kita, iaitu hasil hubungan baginda dengan isteri baginda. Sebab Rasulullah SAW begitu juga dengan para Nabi yang lain, mereka tidak ada sama sekali mimpi yang membawa kepada hadas besar. Beza dengan kita kadang-kadang berhadas besar dengan sebab mimpi. Bila Nabi SAW perlu mandi junub, maknanya dari segi disebabkan hubungan suami isteri. Kemudian datang ia, itu datang baginda Nabi SAW, maka mendakap ia akanku. Fastadfa'ani, berikut asli bermakna bahasa, baginda telah meminta supaya baginda dipanaskan. Maksudnya bila kita peluk, kita akan rasa kehangatan badan sahabat kita yang memeluk kita semua. Sumaja'a fastadfa'ani fadhamamtuhu ilaihi, maka mendakap ia, itu Nabi SAW akanku, itu Sayyidatina Aisyah, maka aku peluk akan dia kepadaku. Sayyidatina Aisyah pun memeluk baginda Nabi SAW, padahal belum aku mandi. Nabi dah mandi dah. Nabi dah mandi. Sebab tu Nabi memeluk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan Sayyidatina Aisyah pun memeluk baginda Nabi dalam keadaan Sayyidatina Aisyah belum lagi mandi. Nabi mandi itu dengan sebab hubungan suami isteri antara baginda dengan Sayyidatina Aisyah. Di sini kita dapat satu pengajaran bahawa tubuh orang yang berjunub itu tidak najis. Mungkin Sayyidatina Aisyah ketika itu berpeluh, nak pula Madinah bermusim panas. Dalam keadaan Nabi pula selesai mandi, Nabi peluk Sayyidatina Aisyah, menunjukkan bahawa jasad orang yang jasad orang yang berjunub itu tidak najis. Mungkin sahabat itu fikir soalan, apa yang Sayyidatina Aisyah cerita benda berkaitan hubungan suami isteri, kisah-kisah kekeluargaan dicerita kepada kita. Kerana suami beliau adalah Rasulullah SAW. Kalau suami beliau itu saya atau kita, tak ceritalah, sebab tak ada faedah daripada untuk orang lain. Tapi bila cerita tentang baginda Nabi, kerana ia akan dianggap sebagai hukum hakam, dia akan menjadi sumber hukum hakam. Sebab tu antara hikmah Allah Ta'ala menjadikan Rasulullah itu beristeri lebih, supaya hukum hakam kekeluargaan itu dapat disampaikan secara mudah kepada sahabat Nabi SAW dan diturunkan sampai kepada kita. Kita tengok huraian Al-Imam Al-Syaikh Muhammad Idris Al-Marbawi. Babun fil rajuli yastanfi'u bil mar'ati ba'da al-ghusl. Boleh cuba baca al-ghusl 462. Bab pada menyatakan seorang laki-laki berdakap dengan isterinya kemudian daripada mandi junubnya, iaitu setelah, kemudian maknanya setelah biasa. Alhamdulillah tak belatah pun mesti lagi rasa dia. Kalau belatah kemudian tak elok akan turun balik. Alhamdulillah. Jangan dia. Ketahuilah ya saudaraku, seorang yang telah berjima' dengan isterinya, maka laki-laki atau perempuan mandi dahulu, kemudian balik tidur berdakap atau berhimpit dengan yang belum mandi, maka iaitu harus juga. Jelas kan? Dua orang suami isteri, dua-dua kena mandi junub, sebab mereka telah selesai melakukan hubungan suami isteri. Seorang mandi, seorang lagi tak mandi. Selepas selesai yang mandi peluk yang belum mandi. Maka apakah ia haram atau tidak? Daripada perbuatan Sayyidatina Aisyah dan juga baginda Nabi SAW, jelaslah beritahu bahawa ia tidak haram. Maka iaitu harus jua. Kerana hadis
dikeluarkan oleh Tirmizi. Inilah dalilnya. Katanya Aisyah radhiyallahu anha qalat rubbama utasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-janabah. Diriwayatkan daripada Siti, itu Sayyidati. Kalimah Siti itu diambil dari kalimah Sayyidati. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya berkali-kali mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebab berjunubnya. Kenapa Nabi mandi? Kerana Nabi berjunub dari sebab. Jadi min di sini minal janabah ay bisababi al janabah. Dari segi bahasa Arab ni huruf itu berperanan. Jadi kita baca, bila kita baca teks bahasa Arab, apatah lagi teks hadis Rasulullah SAW, kita kena perhati molek. Min tu min apa? Contoh wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit itu daripada api neraka. Maksudnya ay bisababi an-nar. Kenapa? Sebab sembahyang tak sempurna, kerana wuduk tak sempurna. Jadi kena berhati molek. Min di sini maksudnya min bayaniyah, li bayan atau li sabab al-janabah. Summa ja'a fastadfa'ani fadamamtuhu ilayya wa lam aghtasil. Kemudian daripada suci ia daripada junubnya dengan mandi, datanglah ia kembali mendapatkan aku tidur. Maka menghimpit dan mendangkap ia akan daku. Maka aku peluk akan dia kepadaku, padahalnya aku belum mandi junub lagi. Kata Abu Isa, bermula ini hadis tiada apa salah isnadnya. Kita tengok apa teks Imam Ar-Razi dan Imam At-Tirmizi. Sebab menjadi antara kesukaran apabila istilah diterjemahkan. Contoh antara kesukaran ketika ada benda yang belum lagi dicibuli secara mendalam dalam dunia Melayu kita ni dan dunia penterjemahan. Contoh macam teks bahasa Arab, haddatsana fulan qala akhbarana fulan, tak terjemah apa? Telah bercerita, biasa itulah, telah bercerita. Sedangkan akhbarana haddatsana kebelum khilaf besar di kalangan ulama hadis ya. Adakah akhbarana sama makna dengan haddatsana? Akhbarana maknanya gini, haddatsana maknanya gini. Contoh hadisul hasan sahih. Hadis ini bagus lagi sahih, macam tu. Jadi istilah sebenarnya lagi baik tidak diterjemahkan. Jumpa lah, tak boleh kita cek balik lah rasanya. Apa mata biasa. Kalau tengok di sini Imam Razi sebut apa? Imam Fakhruddin Razi pula, Imam Tirmizi. Babu ma ja'a fi rajul yastadfi'u bil mar'ah ba'da al-ghusl. Qala Abu Isa, hadza hadis laisa bi isnadihi ba'sun. Laisa bi isnadihi ba'sun, la ba'sa bihi. Hadis ni tidaklah tak ada sebarang masalah pada sanadnya, boleh digunakan sebagai hujah. Baik, 463 masalah tidur berdakap dengan isteri belum mandi junub, apa hukumnya? Si isteri belum mandi junub, kita dah selesai mandi junub, kita peluk pula isteri lepas tu. Kata Abu Isa, dan seperti di dalam hadis pada masalah 462, itulah perkataan, itulah lah, itu antara berlaku takrar di situ itulah lah perkataan. Kalau ikut ghalibnya sepatutnya itulah perkataan. Di kalimah lah selepas tu berlaku tambahan saya tak sengaja mungkin. Siapa yang biasa menulis kita akan perasan, kita tulis tak perasan tertulis 2 kali.
Itulah perkataan, bukan seorang daripada ahlul ilm. Ramai di kalangan ahlul ilmi yang mengatakan tak ada masalah peluk isteri yang belum mandi junub. Itulah perkataan bukan seorang daripada ahlul ilmi, daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan tabi'in, bahawasanya seorang laki-laki apabila sudah mandi, maka tiada mengapa ia berhimpit dan berdakap dengan isterinya dan tidur sertanya sebelum isterinya mandi. Jadi hadis ini dalam masa yang sama menunjukkan kasih sayang antara baginda Nabi dan juga isteri baginda. Biasa kita dengar cerita masa sebelum kahwin tu dia punyalah mesra sedahsyat-dahsyat. Lepas kahwin luat dah tengok awak ni, masam lah kan, macam lah kan. Tapi tengok baginda Nabi tak pernah isteri-isteri baginda merasa sedih dengan sikap baginda Nabi. Bahkan sehingga diharamkan mereka berkahwin selepas Rasulullah. Kata para ulama kita supaya para isteri Nabi tidak terseksa. Sebab kalau kita yang mati, isteri kita kahwin lepas kita, mungkin dia akan bahagia Alhamdulillah, ingatkan isteri suami aku ni yang baik, ramai ni yang baik. Atau Alhamdulillah, dulu suami aku teruk, sekarang dah okey. Tapi kalau isteri Nabi kahwin dengan orang lain, mereka akan terseksa. Tak akan ada yang sama macam Nabi SAW. Jadi itu selesai, dah kahwin. Bila terseksa, tunggu di akhirat untuk menjadi pula isteri Rasulullah di akhirat nanti. Yang hadis ni untuk suami isteri je. Contoh macam saya junub, saya perlu kawan saya, boleh? Perlu kawan saya. Dia ambil hukumnya sebarang orang yang masih berhadas besar, kita pegang dia tak najis. Bahkan kalau si kafir sekalipun, orang kafir, dia lagi berhadas besar, tak mandi junub berapa tahun, mana pernah mandi junub pun tak sah. Melainkan dalam masalah sekiranya seorang suami berkahwin dengan wanita kitabiah, kita ada satu bahasa fiqah. Kalau kita nak bersama dengan dia, kita kena suruh dia mandi junub. Sah tak sah mandi junub dia, dia tak niat pun, jadi macam mana? Itu satu bahasa fiqah. Kita pegang orang bukan Islam yang berjunub, tidak menjadi masalah. Sebab junub itu dia tidak berpindah. Berbeza dengan najis. Contoh, si isteri kita tadi kebetulan dia untuk kemah-kemah tandah apa semua, itu ada loji dia tak perasan. Kemah jatuh loji najis lah. Tapi isteri kita biasa, dia dulu perenang Olimpik, jadi dia berjaya selamatkan diri dia pun keluar. Akhirnya dia pun mandi, tengok air tak ada. Yang ada hanya katakan air apa, yang ada katakan air 7-Up kan. Dia pun daripada bau busuk dia mandi lah. Sementara nak tunggu air ada, dia pun mandi pakai air 7-Up kan. Dia dah bernajis badan dia, dia mandi dengan air 7-Up. Lepas tu kering lah, lekit-lekit itu kering. Kita pergi pegang dia, kita basah. Macam mana? Bernajis tu tidak, kita najis. Sebab tak sah mandi dia tadi, dan najis tu masih dianggap wujud. Walaupun zat najis dah tak ada di badan, tapi si wanita tadi masih mutanajis. Dengan sebab dia tidak menghilangkan najis dengan air mutlak, dia menghilangkan dengan air 7-Up. Jadi ketika itu, bila dia basah atau kita basah atau dulu basah, pegang, saling bersentuh antara kita berdua dengan dia, berpindahlah kenajisan tersebut. Tapi junub tidak berpindah. Junub tidak berpindah. Dan dengan dialah berkata Sufyan Ats-Tsauri dan Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Intaha. Ini selesai ucapan Sayyidina Abu Isa At-Tirmizi. Alif ha tu maksudnya intaha. Maka tiadalah seseorang mendatangkan sangka perempuan yang belum mandi itu najis. Jangan kita faham itu pula. Jangan ingat wanita yang berjunub itu najis. Tak ada istilah najis. Dia berhadas dia, tapi hadas tidak berpindah. Lihat masalah 450. Alhamdulillah, kita masuk kepada bab yang seterusnya. Hadis yang ke-14, wa anhu bihi an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sa'ida at-tayyiba tahurul muslim wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin fa idza wajada al-ma'a falyumissahu basyratahu, boleh juga dibaca basyaratahu, fa inna dzalika khairun hasanun sahih. Daripada Abu Dzar,
secara riwayatnya basyaratahu. Walaupun segi bahasanya boleh dibaca basyrah, tapi secara riwayatnya memang basyaratahu. Jadi kita baca basyaratahu walaupun segi bahasa betul. Inna sa'ida tayyiba tahurul muslim wa illam yajidil ma'a 10 sinin fa idza wajadal ma'a falyumisahu basyaratahu fa inna dzalika khair. Hasanun sahih. Daripada Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia bahwasanya tanah yang suci itu penyuci muslim. Dan jika tiada dapat air 10 tahun, maksudnya hatta tak ada air 10 tahun sekalipun, tak ada masalah untuk dia setiap kali sembahyang hanya dengan bertayamum. Maka apabila dapat air, maka hendaklah sentuhkan dia akan kulitnya, maka bahawasanya demikian itu lebih baik. Hasan sahih. Bab tayammum lil junubi idza lam yajidil ma'. 464 bab pada menyatakan tayamum bagi orang junub apabila tiada didapati air. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, seorang yang junub, yakni dengan kerana jima atau keluar mani sahaja dengan sendiri, dan juga orang haid dan nifas, hendak bercuci daripada hadas besarnya kerana menunaikan fardu sembahyang. Sebab sini, ketahuilah kiranya ya saudaraku, seorang yang berjunub dengan apa sebab junub lah, tak kisahlah apa sebab sekalipun, yang mana diiktibar oleh syarat ia membawa kepada hadas besar, yakni dengan kerana jima atau keluar mani sahaja. Dia berjima, bila berjima tak keluar mani, berlaku hadas besar. Atau keluar mani sahaja, dia tak berjima tapi dia keluar mani, dia mimpi contoh, maka dia berhadas besar dengan sendiri. Atau ialah pulang lah, sama ada dengan sendiri atau dengan sengaja. Contoh hubungan suami isteri, tetap asal yang penting keluar saja air mani membawa kepada hadas besar. Dan juga orang haid dan nifas, perempuan haid, perempuan yang berlaku nifas, maka dia berhadas besar. Begitu juga sekiranya perempuan itu melahirkan anak, dia melahirkan anak. Apabila seorang perempuan melahirkan anak, dia berhadas besar, dia berhadas besar sekalipun dia tidak keluar darah nifas. Tapi biasanya orang perempuan selepas dia melahirkan anak, dia akan keluar darah nifas. Jadi dia ada dua hadas, hadas kerana melahirkan anak dan juga hadas dengan sebab nifas. Habis nak mandi berapa kali? Sekali je lah, Hadas yang banyak tidak menunjukkan kena mandi yang banyak. Hadas yang banyak dalam keadaan orang tu tak mandi lagi, dia cukup mandi sekali saja. Dan juga orang haid dan nifas hendak bercuci daripada hadas besarnya kerana menunaikan fardu sembahyang dan seumpamanya, maka tiada didapatinya air. Dia nak mandi, tiba-tiba air tak ada, maka haruslah tayamum. Bahkan harus di sini maknanya wajiblah dia bertayamum, bukan harus yang boleh pilih-pilih. Harus di sini maknanya yajuzu lahu tayamum, ay la isma alaih. Sebab kalimah yajuz dalam bahasa Arab yang biasa diterjemahkan ke bahasa Melayu harus, kalimah yajuz ini kita kena tengok betul-betul apa yang diinginkan oleh pengarang. Kerana kadang-kadang digunakan kalimah yajuz dengan maksud boleh pilih, nak buat pun tak apa, tak nak buat pun tak apa, dua-dua tak ada dosa. Buat pun tak dosa, tinggal pun tak dosa. Kita sebut al-mubah, ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Kadang-kadang digunakan juga kalimah yajuz dengan maksud la isma'in ataita bih, tak ada dosa kalau kamu lakukan perkara tersebut, tapi kalau kamu tak buat, kamu dosa. Ketika itu yajuz ini bermaksud wajib. Contoh macam dalam buku kita sekarang, yajuzu tayammum ay yajibu alayka tayammum fa in tayammamta la isma alayk. Maka tiada didapatinya air, maka haruslah tayammum, sebagaimana hadisnya dikeluarkan oleh Tirmizi. Demikian bunyinya. An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna as-sa'ida at-tayyiba tahurul muslim wa illam yajid al-ma'a 10 sinin. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dia bahwasanya sa'id yakni tanah. Kenapa dalam kurungan? Sebab ulama berbeza pendapat apakah makna sa'id. Dalam mazhab Syafi'i, sa'id yang dimasukkan dalam Al-Quran adalah merujuk kepada
debu. Kalau tanah tak ada debu, tak ada tuban. Contoh macam pasir, pasir tepi pantai, kadang tak ada debu. Kita kena cari debu sikit. Kalau kita baling dia, baru kita nampak debu kan. Tapi kalau semasa-masa kita tepek tangan kita atas pasir pantai, kadang tak ada debu. Yang ada butir pasir kecil-kecil lah, itu bukan debu. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu mesti debu. Tapi dalam mazhab lain, contoh macam mazhab Imam Malik, sebarang benda yang bersifat tabi'i, yang berada di atas permukaan bumi. Contoh, kita pergi ke tepi sungai, sungai kering, sungai Pahang kering. Jadi kita dapat adalah batu-batu sungai yang kering. Kita nak bersembahyang, macam mana kaedahnya? Dalam mazhab Maliki, boleh kita tepuk atas batu tu, walaupun batu tu memang tak ada debu langsung. Sebab mazhab Maliki memahami sa'id adalah sebarang benda yang berada di atas bumi. Kayu, boleh? Sa'id. Apa lagi? Pasir tak ada debu, sa'id. Batu, ya. Apa lagi? Katakan batu marmar yang betul-betul yang ke bukit tu, boleh? Asli mazhab Maliki lebih luas dalam bab ni. Jadi untuk orang sakit, mungkin kalau kita bawa debu, doktor bising apa semua, dia kata Syekh Yusri bin Rusdi, bolehlah kita pegang mazhab Maliki dalam masalah ni supaya tidaklah doktor-doktor di hospital tension kerana banyak debu yang dibawa ke hospital. Kita buat batu, semayang supaya tepuk, betul kan? Sebab tu Syekh Idris Al-Marbawi buat dalam kurungan, yang menulis kitab ni orang alim, yakni tanah atau barang yang di atas muka bumi daripada batu atau tanah atau lainnya. Maknanya ini daripada mazhab lain. Sebab tu sebut atau, yakni tanah, iaitu dalam mazhab Imam Syafi'i, atau yang ini dalam mazhab Imam Imam Malik, atau barang yang di atas muka bumi. Apa dia? Daripada batu atau tanah atau lainnya. Yang tayyib, yakni yang suci atau yang halal, bukan najis, ialah penyuci orang Islam, dan jika tiada didapatinya air 10 tahun sekalipun. Fa idza wajada al-ma'a falyumissahu basharatahu fa inna dzalika khair. Maka apabila didapatinya air, maka hendaklah sentuhkan dia, yakni mandikan dia akan kulit badannya. Maka bahawasanya yang demikian itu lebih baik. Lebih baik di sini bukannya boleh pilih-pilih, memang kena lakukan. Khair kadang-kadang bermaksud baik. Khair ni biasa kadang-kadang maksudnya baik, kadang-kadang maksudnya lebih baik. Tapi kalau kita terjemah lebih baik sekalipun, dia sebenarnya secara majas saja. Bukan maknanya duduk baik, nak wuduk pun tak apa, tak wuduk pun tak apa. Tapi yang lebih baik wuduk, ada perkara itu. Jadi kita kena fahami satu nas itu berdasarkan kehendak syarak. Khair di sini maknanya mesti. Kalau tak sah sebenarnya, sebab air dah ada. Maka apabila didapatinya air, maka hendaklah sentuhkan dia, yakni mandikan dia akan kulit badannya. Maka bahawasanya demikian itu lebih baik. Kalau dia bahadah besar, dia mandi junub. Kalau dia bahadah kecil tapi dulu air tak ada, so sekarang kita tidak semayang, kita berwudu. Wa qala Mahmud fi hadithihi, inna as-sa'ida at-tayyiba wudu'ul muslim. Wudu' wala wudu'? La'alahu wudu'. Waqala Mahmudun fi hadithihi inna as-sa'ida at-tayyiba wudu'ul muslim. Dia tashkilkan. Kalau kita baca wudu maknanya lebih jelas. Tapi kalau kita baca wudu, betul juga secara majas. Tayamum itu adalah wudu muslim. Itu majas sikitlah, sebab hakikatnya dia bukan wudu. Tapi kalau wudu maknanya lebih jelas. Wudu baik alat suci. Seperti tahur dengan tuhur. Tuhur penyucian, tahur alat suci. Suhur makan sahur, perbuatan kita makan sahur, itu adalah suhur. Tapi kalau sahur
makanan yang kita makan. Jadi kalau kita tanya, ma sahuruk al-yawm? Dia ana sahuri faqat yani salas tamarat. Sahuri, ana sahuri nasi mandi, معلش. Sahuri. Tapi kalau ada suhur maknanya perbuatan makan tu. Wudu. Wa qala Mahmud fi hadithihi inna as-sa'id at-tayyib wudu'ul muslim. Dan telah berkata Mahmud bin Ghailan, guru Imam Tirmizi, pada hadisnya bahawasanya tanah yang suci itu menepati la'ala sawab menepati, maksudnya yahillu, ya'us makan, bahawasanya tanah yang suci itu menepati ia tempat wudu muslim. Qala Mahmud fi hadithihi. Kenapa dia datang ni? Kalau kita tengok hadisnya, kerana hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Tirmizi daripada dua orang guru. Wa Nabi qala hadatsana Muhammad bin Bashar wa Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Ahmad. Sampailah kepada hadis Rasulullah SAW. Jadi wa qala Mahmud fi hadisi inna as-sa'id at-tayyib wudu'ul muslim. Maknanya Imam Tirmizi ketika meriwayatkan hadis ini ada perbezaan lafaz sedikit. Guru yang pertama Muhammad bin Bashar, hadisnya berbunyi inna as-sa'id at-tayyib tahurul muslim. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh guru beliau yang kedua bernama Mahmud bin Ghailan, hadis yang beliau riwayatkan berbunyi inna as-sa'id at-tayyib wudu'ul muslim wa illam yajidil ma' 10 sinin ila akhir hadis. Pada hadisnya bahawasanya tanah yang suci itu menempati ia tempat wudu muslim. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Abdullah ibni Amr dan Imran ibni Husayn radhiyallahu ta'ala anhum, dan inilah hadis hasan lagi sahih. Ini hadis yang cerita kita boleh bertayamum ini. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Contohnya macam hadis kita ni riwayat Sayyidina Abu Dzar, walaupun lafaznya tak sama, ceritanya juga berbeza, tapi dia ada kesepakatan di antara semua riwayat ini, iaitu boleh untuk seseorang yang tak mempunyai air untuk bertayamum. Masalah 465, masalah tayamum bagi orang junub dan hukumnya. Kata Abu Isa, dan seperti di dalam hadis pada masalah 464, itulah perkataan sekalian fuqaha, bahawasanya orang yang junub dan orang yang haid apabila tiada didapatnya air, nescaya tayamum kedua-duanya dan sembahyang. Dan diriwayat orang daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahawasanya adalah ia tiada memikirkan tayamum bagi orang yang junub dan jika tiada dapat air sekalipun. Dan diriwayat orang daripadanya bahawasanya rujuk ia daripada katanya. Maka katanya bertayamum seseorang itu apabila tiada didapatnya air. Dan dengan dialah perkataan Sufyan dan Malik dan Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Kita cek balik dalam Sunan Tirmizi supaya maknanya lebih jelas. Qala rahimahullah wa fil babi an Abi Hurairah wa Abdullah bin Amr wa Imran bin Husayn qala Abu Isa wa hakadha rawa ghairu wahidin an Khalid al-Hazza an Abi Kilabah an Amr. Okey, wa huwa qawlu 'ammatil fuqaha. Imam Syekh Idris Al-Nabawi menterjemahkan beberapa petikan daripada kitab Sunan At-Tirmizi. Wa huwa qawlu 'ammatil fuqaha anna al-junuba wal ha'id idza lam yajid al-ma'a tayammama wa sallaya wa yurwa. Diriwayatkan. Baik, seakan-akan kisah ini ataupun sanad ini adalah dhaif. Wa yurwa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana la yara tayammum lil junub, la yara tayammum lil junub wa illam yajid al ma'.
Jadi pendapat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan, katanya beliau kata dengan pendapat ini, orang berjunub tak akan boleh untuk bertayamum sama sekali. Sekalipun tak ada air, Kalau ada air memang tak tayamum lah. Kalau ada air, kalau ada air memang tak bertayamum. Kalau tak ada air, takkan dia nak sembahyang tak perlu tayamum? Tak perlu, katanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, berdasarkan apa yang diriwayatkan daripada beliau. Wa yurwa anhu annahu raja'a an qawlihi faqala yatayammam idza lam yajid al-ma'. Okey. Dan dengan dialah perkataan Sufyan dan Malik dan Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq, yakni Ishaq ibn Rahawai atau Rahuyah. Kata Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, telah ijma' segala ahli masa ini dan mereka yang dahulu daripadanya atas bahawasanya harus bagi seorang itu tayamum kerana junub dan haid dan nifas. Harus di sini maknanya wajib. Yajuz ni maksudnya yajib. Sebab kalimah al-jawaz dengan maksud adamul ism, dia akan merangkumi al-wajib wal mandub wal mubah wal makruh. Okey? Jadi bila sebut al-jawaz, kita cek balik al-jawaz dengan maksud dia merupakan salah satu dari satu hukum daripada 5 hukum tu. Maksud dia adamul ismi iza fu'ila wa iza turik, ataupun al-jawaz dengan maksud adamul ismi, maksud dia amma hal yajibu alayya an atiya bihi, qad yakun wajiban wa qad yakun manduban wa qad yakun mubahan wa qad yakun makruhan. Jadi kita kena berhati-hati bila membaca teks supaya tidak tersilap dalam memahami. Kata Nawawi, telah ijma' segala ahli masa ini dan mereka yang dahulu daripadanya atas bahawasanya harus bagi seseorang itu tayamum kerana junub dan haid dan nifas. Maka tiada menyalahi seorang padanya daripada khalaf dan salaf, melainkan barang yang datang ia daripada Umar bin Al-Khattab dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, dan dihikayatkan seumpamanya daripada Ibrahim An-Nakhai, imam tabi'i, ulama besar di kalangan tabi'in ya. Dan dikata orang bahawasanya Umar dan Abdullah radhiyallahu anhuma rujuk keduanya daripadanya. Maknanya mereka tak jumpa nas mereka awal. Sebab pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap seorang akan beristiad berdasarkan nas hadis dan juga Al-Quran yang sampai kepada mereka. Jadi pada zaman kita ni, kitab tu sudah terbentang di hadapan mata. Jadi untuk kita mengetahui dalil satu masalah lebih mudah berbanding dengan para sahabat tak mengetahui dalil. Jadi apabila para sahabat beristihad, ketika mereka duduk jauh mereka beristihad, rupa-rupanya ada nas yang mereka tak tahu. Ketika itu mereka akan kembali daripada pendapat mereka. Mereka akan tolak pendapat mereka yang lama dan pegang pendapat yang terbaru. Itu masuk rujuk Maksudnya kembali tolak pendapat yang mereka telah sebut dan berpegang dengan pendapat yang disokong oleh nas. Dan sungguhnya telah datang dengan harus tayamum bagi orang junub itu beberapa hadis yang sahihah lagi masyhurah, wallahu a'lam. 466 masalah tayamum junub kemudian dapat air. Dia bertayamum, lepas selesai tayamum dia dapat air. Jadi macam mana? Kata Nawawi, dan apabila sembahyang orang yang junub itu dengan tayamum, kemudian mendapat ia akan air, wajiblah atasnya mandi dengan ijma' ulama', melainkan barang yang telah dihikayatkan dia daripada Abi Salamah Ibni Abdul Rahman bahawasanya berkata ia tiada lazim akan dia. Apa perhatian Allah? Sebab orang yang bertayamum dia tidak mengangkat hadas. Dia hanya dia bagi istibahatus solat, hanya mengharuskan solat. Jadi adakah dia kena qada atau tidak, itu perbincangan panjang di kalangan para ulama. Ada keadaan dia kena qada, ada keadaan dia tak kena qada. Tapi selepas tu bila dah ada air macam mana? Dia mesti kena mandi. Sebab kalau tidak dia masih lagi menanggung hadas. Sebelum ni tak pernah sembahyang dia sah kerana dia dibenarkan untuk solat dalam keadaan berhadas dengan sebab dia telah bertayamum. Bila ada air, izza wujidal ma' batala tayamum. Itu dia tak nak mandi, dia tak nak berwuduk. Ketika itu dia solat dalam keadaan berhadas. Maka inilah mazhab yang
ditinggalkan dia. Pendapat yang mengatakan tak perlu mandi. Ini yang mengatakan, ini pendapat ini ditinggalkan, ditolak maknanya. Maka inilah mazhab yang ditinggalkan dia dengan ijma' mereka yang dahulu daripadanya dan yang kemudian daripadanya. Bila satu pendapat bercanggah dengan ijma', tertolaklah pendapat tersebut kan? Dan dengan beberapa hadis yang masyhur, yang masyhurah pada surah sallallahu alaihi wasallam bagi orang junub dengan mandi apabila dapat air, sebagai hadis di dalam masalah 464. Wallahu a'lam. Baik, masalah seterusnya 467, masalah tayamum laki isteri yang disengaja berjunub. Apa maksudnya? Kita baca dulu. Tayamum laki isteri yang disengaja berjunub. Kata Nawawi, dan harus bagi orang yang musafir dan yang mencil jauh. Apa ni mencil? Bahasa apa tu? Memencil. Mencil jauh. Syukur kamu sudah amat yang boleh memencil Oh, itu maksud dia. Siap Cik retuk. Kamu tu kamu mencil mencelok, mencil, terasing, terpencil. Betul lah. Betul lah. Mencil maksudnya terasing terpencil. Mencil ni dia duduk jauh Tayamum laki isteri, kata Nawawi, dan harus bagi orang yang musafir dan yang mencil jauh. Maksudnya dia duduk jauh berasingan pada untanya dan lain daripada keduanya. Maksudnya dia bawa unta dia pergi ke kawasan yang jauh. Dia bawa unta dia pergi makan kat padang pasir contoh. Sebab unta tanya orang Arab memang elok dibela bukan di kawasan kampung. Dia dibawa jauh ke Gurun Sahara. Dia tempat dia situ, jadi dia akan lebih sihat. Jadi orang yang belum unta mungkin dia terpaksa ke gurun, duduk seorang-seorang dengan unta dia sambil dia berzikir dan beribadat Jadi selalunya bila bawa ke padang pasir, air mungkin tak ada. Okay? Dan harus bagi orang yang musafir dan yang mencil jauh pada untanya dan lain daripada keduanya, bahawa jima' ia akan isterinya, dan jika adalah kedua-duanya itu ketiadaan air sekalipun. Ini masalah dia. Kita ni syekh, saya tak panggil syekh lah. Diam, kita ni ayuh tak ada. Tapi itulah, dia macam mana? Boleh tak boleh? Boleh. Tapi nanti macam mana air tak ada ni? Cukup kita minum je. Kata yang mamu kan? Okey, kata yang mamu saya terima. Maka membasuh keduanya akan faraj keduanya dan tayamum dan sembahyang kedua-duanya, dan memadai akan kedua-duanya oleh tayamum itu, maka tiada ulang sembahyang apabila membasuh kedua-duanya akan farajnya. Ini perbahasannya agak akan berlaku tafsir tak perlu ulang ni dia sudut macam mana. Kalau dia tu pergi ke tempat yang biasa ada air, maknanya dia kena kotor juga. Kalau dia pergi tempat yang memang tak ada air, contohnya musafir ke padang pasir, biasanya air tak ada, akhirnya dia cari air memang tak ada, maka tak perlu kotor. Jadi perbahasan tu kita serahkan kepada sahabat-sahabat untuk buka dan fikah. Dan memadai akan kedua-duanya oleh tayamum itu, maka tiada ulang sembahyang apabila membasuh kedua-duanya akan farajnya. Sebab kalau tidak, bernajis. Kenapa? Sebab biasanya sebelum seseorang itu melakukan hubungan suami isteri akan keluarlah air mazi. Air mazi adalah najis. Maka jika tiada membasuh laki-laki akan zakarnya dan barang yang mengenai akan dia daripada basah faraj perempuannya, pada halnya sembahyang ia dengan tayamum atas halnya, maka padanya tafsir, iaitu jika dikatakan basah faraj itu najis. Basah faraj ni apa?
Maafkan saya basah faras ni bukan air mazi. Sebab air mazi itu najis dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi basah faras ni iaitu bahagian bila di dalam faras tu akan ada lembab. Jadi adakah lembab itu najis atau tidak? Sebab dia sudah berada dalam kawasan dalam faras. Maafkan saya. Kalau untuk orang lelaki contohnya di bahagian dalam lubang zakat. Maafkan saya. Jadi kalau kita perasan kadang-kadang akan ada basah-basah. Dia bukan air kencing. Kalau air kencing tu tak khilaf dah kan. Ini apa nanti ke tidak? Tak khilaf dah. Ini masalah yang kita rasa lembab dalam tu. Adakah lembab itu najis atau tidak? Jadi berlaku khilaf. Yang rajihnya tidak najis. Itu kalau mereka bersama dalam keadaan tak keluar air mati. Tapi biasanya akan keluar air mati. Lagi dia akan jadi najis dengan sebab basah faras perempuan pada halnya sembahyang ia dengan tayamum atas halnya, maka padanya tafsir, iaitu jika dikatakan basah faras itu najis. Jadi siapa yang kata basah faras itu najis, bila berlaku hubungan suami isteri, maka bernajis dah kemaluan si suami. Itu bagi siapa yang berpendapat bahawa basah faras perempuan itu adalah najis. Tak timbullah basah faras bagi lelaki, sebab dia tidak akan berkait dengan faras perempuan. Tapi biasa secara ghalibnya akan berlakulah air mazi terlebih dahulu, lantas akan menajiskan pula kedua-dua kemaluan. Lihat masalah 439. Dan secara lazim akan dia ulang sembahyangnya bagi yang mengatakan basah faras itu adalah najis. Dan jika dikatakan tiada najis, maka tiada lazim akan dia mengulangnya, wallahu a'lam. Sebab dia melakukan hubungan suami isteri dalam keadaan, katakan dia buat hubungan tak keluar air mazi langsung, dalam keadaan tidak, dia pula berpendapat basah faras perempuan itu tidak najis. Apa yang berlaku? Dia bersama dalam keadaan tidak ada langsung kenajisan, cuma dia ditimpa hadas besar lepas tu. Hadas kecil langsung tak ada. Hadas kecil berlaku sebab hadas kecil itu berlaku sebab dia dah sentuh perempuan tadi. Maksud saya dia tidak ditimpa dengan najis. Maka saya tersilap dalam menggunakan kalimah. Dia tidak kena sebarang najis, tetapi dia telah ditimpa dengan hadas besar. Lepas tu dia bertayamum, dia sembahyang. Kena ulang tak sembahyang dia? Tak perlu ulang. Dari sudut itu, kadang dia sembahyang dalam keadaan dia tidak pernah pun najis. Tapi kalau contoh dia tu di tempat yang memang ada air, kemudian tak ada air, akhirnya dia bersama dengan isteri, lepas tu air pun memang tak ada, dia pun tayamum, dia kena ulang sembahyang dia. Dalam perincian yang disebut oleh para fuqaha dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Tapi dari sudut adakah dia perlu ulang kerana dia bernajis? Tidak. Sebab apa? Sebab dia tidak bernajis. Lain kalau dia bernajis, dia sembahyang dalam keadaan dia bernajis, nak sejak tak ada air, baik dia sembahyang menghormati waktu dalam keadaan dia benar-benar najis. Jadi dia sembahyang, dia tak dosa. Tetapi selepas dia dah ada air, dia wajib mengulang semula solatnya. Dari sudut itu, min hadhil haisiyah. Tapi kalau kita bincang secara realiti dalamnya, saya akan tanya, awak bersama tu di mana? Di padang pasir, di tengah hutan, kawasan yang biasa tak ada air, atau di tepi sungai yang kebetulan air itu kering, tak ada air? Kata saya di sungai, Ustaz. Di sungai dalam hutan, memang tiap kali masuk hutan memang air ada, tapi air itu tak ada air. Biasa dah nak bawa isteri yang jalan dalam hutan kan, sambil tengok harimau kan, tapi kebetulan air tak ada itu. Macam mana? Kita awak kena kotak. Tapi kami tak keluar air mazi, Ustaz. Tak keluar air mazi pun memang kena kotak. Dari sudut kamu berada di tempat yang biasa ada air. Jadi kalau kita berada di tempat yang biasa ada air, tiba-tiba tak ada air, wajib kita solat secara bertayamum. Tapi selepas kita jumpa air, wajib kita kotak semula solat tersebut. Baik, masalah 468. Masalah tayamum kerana junub dan niatnya. Jaga-jaga ya saudaraku. Jaga-jaga jangan salah faham. Maksudnya jangan kita tersilap dalam bab ni. Sampai Syekh Idris kata jaga-jaga berat maksudnya. Tabihu khuzbalah. Jaga-jaga ya saudaraku. Niat tayamum itu janganlah sekali-kali niatkan tayamum kerana mengangkatkan hadas. Kalau tidak tak sah tayamum. Sebab hadas tak terangkat. Dengan sebab bukan ia mengangkatkan hadas, bahkan maulah berniat nawaitu tayammum listibahatis solah,
aku niat tayamum kerana mengharuskan sembahyang, ataupun niatkan nawaitu fardhat tayamum, aku berniat fardu tayamum. Melainkan pada mazhab Abi Hanifah terangkat hadas dengannya. Dan mazhab Imam Abu Hanifah tayamum mengangkat hadas. Bila mazhab kita tak angkat hadas. Dan menempati tempat mandi ia pada mandi junub. Melainkan pada mazhab Abi Hanifah terangkat hadas dengannya, iaitu dengan tayamum, dan menempati tempat mandi ia. Maksudnya menempati tempat mandi ia, iaitu at-tayammum yaqumu maqamal ghusl, ya? Dan menempati tempat mandi ia pada mandi junub. Maksudnya dan tayammum menempati tempat mandi pada mandi junub. Mandi junub kalau tak ada air, tayammum menggantikan mandi junub. Seumpama satu orang pakai khuf, katakan dia semayang pakai khuf, jadi menyapu atas khuf adalah sebagai badal kepada membasuh kaki. Perlu kotak ke tak perlu? Jadi mazhab Imam Hanifah faham tayamum itu dia bukan benda-benda biasa. Sebaliknya dia boleh yaqumu maqamal ghusl. Jadi terangkat hadas tak perlu kotak. Bila mazhab kita tak, mazhab kita hanya listibahatus salat. Kerana hadis siapa nama sahabat tu ya? Sayyidina Abdullah ibni Amr bin As atau Sayyidina Amr bin As atau sahabat Nabi yang lain, saya lupa kan, yang bersolat dalam keadaan air tak ada, akhirnya bertayamum. Akhirnya Nabi tanya secara kasarnya, Nabi sebut macam saya terlupa tadi, cuma yang saya ingat, wa anta junub, adakah kamu menjadi imam kepada orang ramai, wa anta junub. Jadi Nabi memperakui bahawa ketika dia sedang solat setelah bertayamum itu, dia masih lagi berjunub. Jadi ini antara hujah dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, yang menunjukkan bahawa sahabat Nabi tadi solat kerana listibahatus salat, li'anna al-ma' lam yajidhu fa shalla bin nas, solat imaman ba'da an tayammam. Wa ma'a zalika aqarra an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lah wa aqarra an-nabi ala annahu mazala junuban. Jadi ini hujah mazhab kita antaranya. Kemudian mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, tapi bukan mazhab juga mazhab Imam Abu Hanifah. Wa kullu min Rasulillah multamisun gharfa min al-bahri aw rashfa min ad-diyam. Semua mereka hujahnya ada. Kerana itulah ulama kita berlapang dada dalam masalah fiqh kan? Dalam masalah fiqh kita tak bergantung kan? Kalau kita nak tengok masyarakat kita berpegang dengan satu pendapat yang telah benar dalam satu mazhab yang banyaknya, kalau kita nak buat isu banyak mazhab masyarakat Malaysia yang berpegang dengan mazhab Syafi'i tak ikut mazhab Syafi'i, banyak je. Berzikir kuat itu kalau zikir bukan dalam mazhab Syafi'i tu. Lepas sembahyang yang betulnya berzikir pelan, seorang-seorang masing-masing berzikir. Itu mazhab Imam Syafi'i. Bukan kat kitab kita itu dah disebut. Melainkan dengan tujuan mengajar manusia. Orang kampung dah tahu dah zikir tu, insya-Allah. Dan kalau baru masuk Islam, kita pun baca kuat supaya orang tahu ini cara zikir lepas sembahyang. Lebih kurang seminggu, 2 minggu selesai, orang dah tahu, kita pun zikir masing-masing. Tapi masyarakat kita hantam kuat juga lepas sembahyang kan. Jadi kita nak buat isu kan, kita Facebook dan sebagainya. Ada ulama kata boleh. Bahkan Syekh Usamah bin Badiah Sa'idan kata apa yang dibuat oleh orang Malaysia ni bagus, sebab dia akan menyebabkan masing-masing ada himmah untuk zikir. Kalau seorang-seorang tu tak zikir lah biasanya. Dan kata Fadilatul Syekh Yusri, bila Syekh datang ke Malaysia, dia tengok kita lepas sembahyang zikir, kata beliau sebenarnya cara kamu ini akan menyebabkan zikir ni akan terus sambung menyambung. Budak datang dengar orang tu zikir, dia akan dengar setiap hari, akhirnya dia tahu. Bila dia besar dia pun baca, akhirnya anak-anak zaman dia pula akan dengar, akhirnya akan bersambung budaya itu. Subhanallah. Jadi tak calang-calang jugalah ulama-ulama Melayu kita ni. Dia nampak realiti kita dan dia walaupun keluar sikit dalam mazhab Syafi'i, tapi main betul. Ada orang kadang dia nak marah, dia marah sebab pendapat dia kena tolak. Kata dia tak nak, pendapat kamu cek mazhab Syafi'i. Dia nak gaduh pendapat tu. Tak apa masalah. Sebab khilaf ni kita berlapang dada. Dan menempati tempat mandi ia pada mandi junub, dan tempat wuduk pada mengambil wuduk. Maknanya tayamum
yaqumu maqam al-ghusl fil al-ahwal allati yajibu fiha al-ghusl, wa tayammum aidan yaqumu maqam al-wudu fil ahwal allati tahtaju ila al-wudu. Ka'an kuntu masalan kharajtu min al-hammam ففجأة مثلا ليس حقيقة فجأة ما وجدت الماء فضيحة مشكلة. طيب فوجدت المنديل والحمد لله، لكن هذا بمجرد تصور اوعى لا تسيء الفهم. الماء موجود بكثير طيب شايف مثلا ada تقول طيب أنا استخدمت المنديل فمسحت المفروض، إذا أنا استحجرت. طيب ثم أود أن ألقي الدرس والأحسن أن أتوضأ، لكن الوضوء لم يكن موجودا، الماء لم يكن موجودا فتيممت. طيب jadi ketika itu tayamum itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah yaqumu maqam al-wudu, tapi dalam mazhab kita tidak. Dia bukan yaqumu maqam al-wudu, tapi bisababi istabahati salat wal asya' allati muftaqira ila al-ghusl atau ila al-wudu. Kadang-kadang lebih jelas nak cakap Melayu, dia lebih nampak dia begitu. Kata Nawawi, dan ada pun hukum tayamum, maka pada mazhab kita dan mazhab kebanyakan bahawasanya, kebanyakan para ulama mazhab kebanyakan para ulama bahawasanya tiadalah ia mengangkatkan hadas, bahkan mengharuskan sembahyang sahaja. Maka harus dengan dia sembahyang satu fardu dan barang yang dikehendakinya daripada sunat, dan tiada boleh dihimpunkan antara dua fardu dengan tayamum yang satu. Hari Jumaat minggu lepas orang tanya soalan, boleh tak kita sembahyang jamak dengan satu tayamum? Punyalah bengong saya bersatu, mungkin gamaknya dah terlambat. Jadi dah satu hala dah fikirkan sebab ada penting pas sembahyang. Jadi saya kata saya dah tengok masalah ni Itulah saya cek balik. Dalam perjalanan saya terfikir, apa yang payah sangat? Kan dua tu sembahyang fardu, mestilah kena dua tayamum. Mestilah kedua-duanya kena tayamum. Jadi satu tayamum untuk satu fardu. Bahkan bagi orang yang berkhutbah, khutbah wajib kan dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab lain saya tak tahu. Jadi seorang khatib itu dia perlu bertayamum sebelum dia berkhutbah. Lepas dia selesai berkhutbah, dia pun turun nak sembahyang. Dia tayamum sekali lagi, kalau tak ada air lah. Jadi itu pun kena dua kali tayamum. Sebab satu tayamum untuk satu fardu sahaja. Tapi selepas satu tayamum itu dia boleh dirikan apa sahaja sembahyang sunat yang dia nak lakukan. Kerana apa? Sebagai galakan untuk kita jangan terhalang daripada melakukan sembahyang sunat. Sampai dalam sembahyang sunat kita boleh sembahyang dalam keadaan kenderaan, tak perlu menghadap kiblat dalam beberapa keadaan. Jadi maknanya ini semua menunjukkan syariat menggalakkan kita hidup dalam suasana ibadah. Tapi kalau setiap kali nak sembahyang sunat kena ada tayamum, jadi tayar jenuh. Okey, nak hilangkan jenuh tu, okey terus satu tayamum boleh sembahyang sunat pelbagai. Dan tiada boleh dihimpunkan antara dua fardu dengan tayamum yang satu. Maka jika berniat ia akan tayamumnya sembahyang fardu, haruslah ia sembahyang satu fardu dan sunat. Dan jika berniat tayamum kerana sembahyang sunat, okey ini masalah lain Dan jika berniat tayamum kerana sembahyang sunat, nescaya haruslah sembahyang sunat sahaja dan tiada harus dengan sembahyang fardu. Saya tak sembahyang duha lagi lah. Saya nak solat tapi air tak ada, nak tayamum. Dia pun tayamum. Nawaitu tayamum listibahati salati al-duha allazi fi qalbihi hakadha ana nawaitu tayamum li ajli salati duha. Baik. Faman hadas ba'da zalik yahrumu alayhi as-salatu al-fariḍah bi hadha at-tayammum. Walakin lahu an yusalli ad-duha. طيب بعدما أن صلى الضحى أنا أيضا أريد أن أصلي صلاة التسبيح. طيب تفضل، لأن التيمم واحد يكفي للمندوبات الكثيرة. Walaupun tadi dia niat hanya sembahyang duha. Sebab sembahyang duha dengan sembahyang lain satu geng, iaitu sembahyang sunat, satu folder. Dan jika berniat tayamum kerana sembahyang sunat, nescaya haruslah sembahyang sunat sahaja dan tiada harus dengan sembahyang fardu. Dan harus bagi seseorang sembahyang ia dengan tayamum yang satu atas beberapa janazah.
Sembahyang jenazah macam mana? Sembahyang jenazah dia tak seperti sembahyang fardu, walaupun dia fardu ain. Dia fardu kifayah, tapi dia tak seperti solat fardu yang lain. Sebab dia bukan fardu ain. Tapi dia bukan macam sembahyang sunat. Jadi dia ada sedikit perbezaan dari segi para ulama kita dalam mazhab Syafi'i, bezakan 3 keadaan: sembahyang fardu, sembahyang jenazah dan juga sembahyang sunat. Di sini disebut, dan harus bagi seseorang sembahyang ia dengan tayamum yang satu atas beberapa jenazah. Lepas dia sembahyang jenazah, dia niat tayamum untuk sembahyang jenazah. Lepas selesai sembahyang jenazah, tiba-tiba ada jenazah yang kedua pula. Macam mana? Perlu tayamum yang tadi ataupun cukup dengan tayamum yang tadi, ataupun la budda ila tayamum. Jadi di sini disebut dengan jelas bahawa tidak perlu kepada tayamum yang kedua. Cukup dengan satu tayamum untuk berapa ribu orang jenazah sekalipun. Dan harus bagi seseorang sembahyang ia dengan tayamum yang satu atas beberapa jenazah. Dan harus bagi seseorang sembahyang ia dengan tayamum yang satu akan satu fardu dan beberapa jenazah. Bila kita sembahyang satu, kita niat tayamum untuk fardu, dia akan mengharuskan semua yang di bawah ni. Dia ada 3 tingkatan. Fardu, bawahnya tayamum, begitu juga dengan sujud syukur, sujud tilawah, betul. Bawahnya sunat. Niat yang tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga boleh buat. Niat tingkat kedua, tingkat 2, tingkat 3 boleh buat, tingkat 1 tak boleh. Niat yang ketiga, sembahyang sunat terus tak boleh buat apa, mereka hanya sembahyang sunat saja. Okey? Dan harus bagi seseorang sembahyang ia dengan tayamum yang satu atas beberapa jenazah. Dan harus bagi seseorang sembahyang ia dengan tayamum yang satu akan satu fardu dan beberapa jenazah. Dan jangan tayamum seseorang dahulu daripada masuk waktu sembahyang. Ini satu masalah. Syarat kita nak bertayamum setelah masuk fardu. Sebab tayamum ini adalah dipanggil satu ibadah yang tidak kuat. Sebab dia tidak seperti wudu, dia tidak seperti mandi junub. Maka disyaratkan kita nak bertayamum setelah masuk waktu. Ni waktu tak masuk ni, tak apalah, nanti takut zahmah, takut nanti orang semua nak bertayamum. Saya tayamum dululah. Tak boleh kan? Tak sah tayamumnya. Dan jangan tayamum seseorang dahulu daripada masuk waktu sembahyang. Masalah terakhir 469, masalah tayamum kerana luput air dan pembatalnya. Kata Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, dan apabila melihat orang yang tayamum kerana luput air itu akan air, dan apabila melihat orang yang tayamum kerana luput air, kenapa awak tayamum? Saya tayamum kerana saya tak boleh guna air, saya sakit. Yang tak termasuk dalam masalah kita. Masalah ni sekiranya dia bertayamum kerana tak ada air. Kalau ada air, garanti dia tak bertayamum lah, dia akan mandi dan juga dia akan berwuduk. Tapi masalahnya dia bertayamum kerana tak ada air. Kata Nawawi, dan apabila melihat orang yang tayamum kerana luput air itu akan air, padahalnya ia di dalam sembahyang, nescaya tiada batal sembahyangnya. Bahkan baginya bahawa menyempurna ia akan dia, melainkan apabila adalah ia daripada mereka yang lazim akan dia mengulang sembahyangnya, maka bahawasanya sembahyangnya batal dengan melihat air. Lihat masalah nombor 4, 6, 7 dan 5, 6, 4 yang akan datang kan? Wallahualam. Maknanya dia tengah sembahyang. Ni kalau dia tak start sembahyang lagi, selesai, air dah ada. Elok dia tengah baca surah tu hujan. Jadi macam mana? Ya, sekiranya sembahyang dia perlu qada lepas tu. Contoh, dia berada di tempat yang memang biasa ada air. Contoh, kita duduk di Hayu Sabek. Kita duduk di Hayu Sabek, tiba-tiba tak ada air. Bila tak ada air, jenuh kita cari. Tanya orang Asyik, ada air ke tidak? Tanya. Pergi ke Sayyidina Husin, ada air? Air tak ada. Air tu air maksud saya kan? Air. Kita baca kita orang Perak ni, kita jadi orang Perak sementara kan? Perak berjadi ya. Jadi cari air tak ada. Udah awak cari ni, bayar je lah. Bayar. Dia pun tanya. Maknanya dia berada di tempat yang biasa ada air, tiba-tiba tak ada air.
Macam mana keadaan orang yang berada di tempat yang biasa ada air, tiba-tiba tak ada air, dia nak sembahyang, dia wajib tayamum. Tapi bila dah ada air nanti, dia kena kotak semua sembahyang yang dia dirikan sewaktu dia bertayamum tadi. Seminggu tak ada air, seminggu dah dia kotak. Baik mau tak mau dia kena kotak. Tengah dia sembahyang, tiba-tiba tiba-tiba air hujan turun. Ataupun sedang sembahyang, orang jerit, ayo dah sampai, cepat. Ketika tu apa yang berlaku? Dia tengah baca surah ni, selesai, terus dia dah keluar kan? Terus keluar kan? Saya nak teruskan sembahyang. Batal sembahyang, bukan nak terus tak terus, batal terus. Kerana bila wujudnya air, batallah tayamum. Iza wujidal ma' batalat tayamum. Katakan dia memang hidup, itu dia duduk di Yerusalem. Kita jumpa kawan kita dah lama tak jumpa. Bila rumah, jangan. Saya duduk di Burun Sahar. Ada air? Ada. Habis? Biasalah kita nak amal dengan fiqah. Jadi air ni saya gali-gali cukup untuk minum. Kebetulannya saya ada buat macam konsep hidup dalam alam ni. Jadi kita gali sikit, letak air semua, nanti air berhenti-henti setiap malam. Dan hidup zuhud sikit lah, hati kotor zuhud. Air ni cukup-cukup untuk minum. Dia memang kawasan tu tak ada. Okey, dia tinggal di kawasan yang tiada air. Maknanya tiap-tiap hari dia tayamum. Maknanya dia memang tak perlu kotor. Dia memang tidak perlu kotor. Betul tak? Sebab memang tak ada air. Dia tinggal di kawasan yang biasanya tiada air. Akhirnya macam biasa, dia bersembahyang dan tayamum. Air hadis cukup untuk minum, tak perlu guna. Dia boleh untuk tayamum sebab air hadis cukup untuk minum. Sedang dia solat dalam keadaan dia sedang bertayamum tu, tiba air tu, hujan tu. Ataupun tiba-tiba ada, ya terpulang lah, tiba-tiba dia jadi sungai ke tak tahu lah kan, Allah lah macam cerita tu. Hujan turun biasa. Dia pun terus subhanallah, mesin ni jap lah hujan turun, tiba hujan turun lebat lah tu. Macam mana dia buat? Dia tak turunkan sembahyang atau tidak? Batal tak sembahyang dia? Tak batal. Sebab dia berada di tempat yang biasanya tiada air. Dia tak perlu qada. Cuma apa yang lagi bagus? Teruskan sembahyang? Atau dia berhenti sembahyang, dia berwuduk dan dia sembahyang? Kata para ulama kita dalam mazhab Imam Syafi'i, afdalnya dia berhenti. Sebab sembahyang dengan wuduk lagi bagus daripada sembahyang dengan tayammum. Wallahu a'lam bis-shawab. InsyaAllah kita berhenti setakat ini dahulu. Besok kita akan jumpa untuk bacaan keseterusnya insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, khairan insya-Allah. Jadi besok siapa nak try baca boleh buat? Kita try baca kita tak jauh. Bismillah. Taklah saya seorang yang baca. Kita ambil peluang sama-sama belajar. Saya pun tak pernah dulu belajar pondok. Jadi ini pun first time dalam hidup baca kitab kita jauh. Ada sebarang soalan sebelum kita berpindah ke bawah? Kita sekali kita kita sama-sama menangguhkan majlis dengan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وزملائنا
ومحبين وكارهين والمسلمين كلهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أئمة الهدى وارزقنا شفاعة المصطفى واجعلنا من عبادك الذين يدخلون الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب يا كريم يا كريم يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.